iman, fiqah, yang ketiga tasawuf. Sebab ketika malaikat Jibril datang dan bertanya kepada Nabi, ditanya 3 soalan. Akhbirni anil Islam, bagi tahu padaku tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Maka kata ulama, rukun agama itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Bagaimana nak kenal Islam? Mesti kita kenal dengan ilmu fiqah. Bagaimana nak kenal tentang iman? Mengenal dengan jalan ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ataupun ilmu aqidah. Bagaimana nak mengenal ihsan? Ini muamalah hati dengan Allah. Maka hendaklah mengenal ilmu tentang hati. Ilmu tentang hati adalah ilmu tasawuf. Nah, sebahagian ulama lain berdasarkan hadis ini mereka katakan rukun agama itu 4, iaitu tanda-tanda kiamat. Sebab Nabi tanya di akhir hadis, akhbirni an amaratiha, khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Maka kata ulama, na'am, walaupun ada 4 persoalan besar, tetapi yang katanya hari kiamat itu sudah masuk pada perbahasan hari kiamat dalam rukun iman. Nah, maka kerana itu 3 rukun agama. Kita tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun 13 mu'tamad dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab ada 13. Ittifaq 4 madhab ada 7. Tapi rukun agama mesti kita kenal juga. Rukun agama ada 3 yang kita sebut tadi, Islam, iman, ihsan. Nak mengenal Islam dengan ilmu fiqah, nak mengenal iman dengan ilmu aqidah, usuluddin, tauhid, nak mengenal ihsan dengan ilmu tasawuf. Wajib belajar ilmu aqidah. Begitu juga wajib belajar tentang fiqah dan wajib juga belajar tentang tasawuf. Nah, istimewanya buku kita ini, inilah dia buku yang mengupas 3 persoalan ini tadi, rukun ini tadi. Sebab fardu ain, 3 rukun ini dianggap fardu ain dalam Islam. Orang kalau dia tidak expert dalam komputer, political science, engineering, architecture, allied sciences, medics dan lain-lain, tidak berdosa. Tapi itu menjadi fardu kifayah. Tapi kalau tidak khatam dan tidak kemas 3 ilmu ini, nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Buku ini menghidangkan 3 ilmu ini tadi. Dan istimewa je buku Hidayatus Salikin, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengganjari akan pengarangnya dengan sempurna ganjaran. Di dalam ilmu yang 3 ini, ilmu fardu ain ini ada 3. Dalam ilmu fardu ain ini ada lagi tahap fardu ain, qadar fardu ain. Jadi bila kita belajar tentang umpamanya tentang fiqah dalam bab solat, yang fardu ainnya ialah belajar tentang solat fardu yang 5 itu. Dan dalam solat fardu ada lagi fardu ainnya, apa? Rukun. Jadi kita belajar rukun 13 yang kita pelajari dalam bab solat itu. Adapun membaca surah, bacaan-bacaan itu tidak fardu ain, tetapi bila dipelajari menjadi lengkap. Bermakna dalam fardu ain ada fardu ain. Dan fardu ain itu dalam ilmu tasawuf, apa fardu ainnya? Ilmu fiqah, apa fardu ainnya, qadarnya? Ilmu tauhid, apa fardu ainnya? Semuanya disebut dalam kitab ini. Karena itulah, siapa yang sudah baca kitab ini, khatam kitab ini, bermakna sudah lengkaplah yang asas dan wajib dalam kehidupan beragamanya. Tapi jangan cukup dengan ini, jangan berpada dengan ini. Sambung lagi untuk pengajian kitab-kitab yang lain. Sebab itulah tuan-tuan, kalau ada orang yang ingin nak berhijrah ataupun orang yang nak berhijrah kembali kepada Islam, zaman dulu zaman gelap dan sekarang sudah insaf, ini kitab yang patut disyorkan. Dan kitab ini sudah pun dimelayukan bagus sekali dalam
Mari sini sekejap supaya kita promotekan yang bagus-bagus ni kitab Hidayatus Salikin. Jazakallahu khair. Dia tahqiq oleh guru mulia kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Miliki kitab ini tuan-tuan. Siapa yang tak miliki lagi, bulan depan saya datang sini, insya-Allah nanti Tuan Haji Miswan akan bawa kitab ni. Ini ada bawa tak Tuan Haji? Tak ada. Tuan Haji Miswan akan bawa kitab ni, miliki. Supaya kita mengaji, ada kitab sedap sikit. Apa yang kita pelajari dekat sini insya-Allah faham, insya-Allah. Tapi sehari keluar apa tadi sama dia habaq. Pasal kita orang Melayu. Kalau kita orang Arab tak apa. Kita orang Melayu banyak makan nasi. Nasi itu maksudnya apa? Nasi ya lupa. Banyak makan nasi, jadi lupa. Sebab itu disebut manusia. Kita ni manusia. Manusia. Apa yang dilupa? Pasal kita banyak lupa. Pasal itu mengaji kalau boleh pakai kitab lah. Kecuali kita memang boleh tangkap macam recorder, MP3, MP4 itu tak apa. Khair, insya-Allah kita sambung. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun fi adabil khuruji ila al-masjid. Ini suatu fasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Demikian disebut guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Hebatnya Imam Al-Ghazali banding yang lain, kalau kitab-kitab lain bab pada menyatakan solat, bab pada menyatakan puasa, tapi Al-Imam Al-Ghazali sebab beliau adalah ulama ahli hakikat dengan syariat, beliau tidak cukup dengan menyebut bab sedemikian, tapi adab dia. Bab pada menyatakan adab solat, bab pada menyatakan adab puasa, bab pada menyatakan adab keluar ke masjid. Kerana apa? Kerana beliau orang yang memahami syariat itu, bukan hanya syariat tetapi hakikat dengan baik. Inilah kemuliaan, kelebihan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Sebab itu tuan-tuan, guru kita pesan, kalau jumpa dengan seorang syekh dan dia menguasai ilmu syariat dan juga menguasai ilmu hakikat, jangan lepaskan syekh ini, pelajari daripadanya. Sebab jarang orang sedemikian. Kerana orang yang boleh mengumpulkan dua ilmu ini tadi, ini nanti ilmunya tahqiq. Ilmunya tahqiq. Sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah pesan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa falam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma ma'an faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang alim bab fiqh tapi tidak alim dalam bab tasawuf, ilmu hakikat ni, orang ini boleh jadi orang yang fasik. Apa maksud fasik? Fasik maksudnya buat baik, dalam masa yang sama buat benda tak baik, buat dosa juga. Solat tapi mengumpat orang. Sebab dia tak belajar ilmu sufi, ilmu tasawuf. Dia belajar juga menuntut ilmu, tapi masa yang sama dia juga menceritakan keaiban orang lain ataupun pergi ke tempat yang tak elok. Itu namanya fasik. Siapa yang belajar ilmu tasawuf semata-mata, tak mau belajar ilmu hukum hakam fiqah ini, orang ini takut-takut jadi zindiq. Nanti bila sudah dia solat, dia terasa sudah naik maqam, maka ketika itu dia katakan, maqam saya sudah lepas daripada syariat, maka tidak perlu lagi untuk saya solat. Solat hanya dengan niat saja. Masya Allah, ini sudah jadi zindiq. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang kuasai dua ilmu ini, orang ini orang yang tahqiq, orang ini Masya Allah, orang yang benar-benar ilmunya. Karena itu dipesan oleh Al-Imam Alim Quraisy Imam Syafi'i rahimahullah dalam diwannya, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida, wa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu, fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa,
wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Nak jadi seorang faqih, masa yang sama mesti jadi orang yang bertasawuf. Jangan satu-satu. Aku menasihatimu dengan nama Allah. Sebab orang yang faqih, dia boleh tahu hukum hakam, tapi lam yadhuq qalbuhu tuqa. Dia rasa hatinya tidak rasa sedap. Sembahyang dia tahu hukum hakam, mana yang membatalkan solat, mana yang rukun, mana yang syarat sah, mana yang sunat, mana yang sunat hay'ah, mana yang sunat ab'adha, semua ditahunya. Tapi dia tak rasa sedap dalam solat. Sehingga ketika imam baca panjang, itu membebankan dia, maka batuk-batuk dia di belakang. Nak bagi tahu imam, jangan lama sangat. Nah, walhal sabbihisma rabbikal a'la, itu bukan panjang. Yang panjang suratul Baqarah. Itu, nah. Hatinya tak sedap. Ketika bangkit malam, terasa payah dan beban rasa hatinya. Sebab dia tahu hukum hakam, tapi nak rasa sedap tu tak ada. Nah. Orang yang tasawuf sahaja tapi belajar hukum hakam tak ada. Orang ini orang yang tidak boleh mengislahkan masyarakat. Macam mana nak mengislahkan masyarakat? Diri sendiri pun tidak faham lagi. Nah, sembahyang zuhur, menangis, Masya Allah, penuh dengan perasaan. Sembahyang apa ni Syekh? Sembahyang lohor. Sembahyang lohor pukul 11. Pukul 11 sembahyang lohor. Nah, itu tidak masuk waktu lagi. Syarat sah solat mesti masuk waktu. Bila tidak masuk waktu, maka tidak sah solat itu, walaupun menangis-nangis, walaupun khusyuk. Sebab kaedah menyebut idzan tafa syartu fantafal masyrutu. Bila terbatal akan syarat, terbatallah yang disyaratkan. Ini kalau tidak mengaji fiqh. Siapa yang dua-dua ni dapat, Masya Allah. Karena itulah, kalau jumpa guru yang alim bab fiqh, alim bab sufi, pegang betul-betul. Nah, jangan lepas. Karena itulah guru yang tahqiq. Ini suatu fasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Ini bermakna kita kalau boleh sembahyang dekat masjid. Bagi perempuan lebih sunat sembahyang dekat rumah. Tetapi bila ada pengajian sebegini, tidak salah untuk ikut pergi ke masjid sama-sama. Nah, tetapi jagalah pakaian, jagalah jangan ada timbul fitnah. Nah, jadi kita lelaki hendaklah solat dekat masjid. Sehingga Nabi menyebutkan la salata bijaril masjid. Tidak sempurna solat orang yang dekat dengan masjid dengar bunyi azan. Bukan kata tidak sah, sah, tapi tidak sempurna. Pahalanya tidak seperti solat dekat masjid. Abdullah bin Maktum, beliau itu buta. Nabi bagi izin untuk tidak hadir ke masjid. Jalan berbimbing tangan dengan Nabi. Nabi fatwakan dekat kawasan tengah masjid, bimbing tangan sampai dekat pintu. Ditanya, kamu ya Abdullah, dengar tak di rumah kamu orang azan? Orang azan dengar tak? Nah, dia kata, ya saya dengar ya Rasulullah. Hak keizinan tadi, hak mula-mula tadi terbatal. Kamu kena juga pergi masjid. Sampai tarah tu orang buta pergi masjid lagi tu. Nah, jadi kita lebih lagi lah. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil ayak sembahyang wuduk, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wuduk atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Kalau fajar belum terbit, maka tengok masa panjang, sembahyang sunat wuduk dahulu 2 rakaat. Fajar apa ni? Ini namanya fajar sadiq. Fajar ada 2. Satu fajar kadhib, satu fajar sadiq. Fajar kadhib dia dekat-dekat nak subuh. Cahaya, ada cahaya nampak. Dia melintang ke atas, daripada bawah ke atas. Melintang ke atas, kita pun dah masuk subuh ke belum ni? Dah masuk subuh ke belum ni? Sebenarnya tak masuk subuh lagi. Jadi fajar ni, cahaya ufuk ni, dia bohong saja. Pasal dia bohong kita, nama dia pun jadi bohong.
fajar kadhib, fajar pembohong. Nah, tapi bila kita tengok dekat-dekat dah nak subuh, tu dia tadi dia menegak ke atas, ni melintang daripada timur ke barat. Kita tengok sah, ini very certain sudah masuk waktu subuh, betul maka fajar ni dipanggil fajar betul, fajar sadiq. Namanya fajar sadiq, fajar betul. Dia memang lagu tu cara ni penamaan dia. Bila sudah masuk tang tu, bila dah ambil wuduk, ada panjang masa solat sunat wuduk dulu, barulah sembahyang sunat subuh 2 rakaat jika sudah masuk subuh tadi. Nah, ini buat dekat mana ni? Buat dekat rumah, buat di rumah. Baik. Sunat untuk kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua untuk sembahyang sunat sebelum subuh ni tadi. Nah, sembahyang sunat sebelum subuh dekat rumah tadi tu, ataupun dekat surau masjid. Tapi sembahyang sunat dekat rumah. Sunat untuk kita baca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua Qul huwallahu ahad, sebab warid daripada Nabi begitu, boleh. Tetapi kalau sekali-sekala kita nak tukar, boleh. Seperti yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Wasayal Abrar, kata ulama, dan disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Rakaat pertama baca alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ni baca sampai habis dengan kepala saja Bang Haji. Ni kepala saja baca, terus rukuk. Nak tak jadi. Sebab ulama sebut man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa baca rakaat pertama alam nashrah laka sadrak, rakaat kedua balas dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam, dia tidak akan kena yang menyakitkan hari itu kepadanya, sama ada jin ataupun makhluk lain. Ni pendindin awal pagi. Nah, awal-awal dah ada pendindin dah. Jadi kita aja tak mah, jadi amalkan. Tapi syarat kena bangkit subuh lah. Tak jadi tak bangkit subuh, nak buat lagu mana? Nah, ni kena bangkit solat subuh. Nah, demikianlah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kalau belum masuk subuh, solat sunat wuduk dulu. Nah, tapi kalau dah masuk subuh, boleh sembahyang sunat subuh dulu, baru sembahyang sunat. Bila belum masuk solat sebelum subuh, maka sembahyang kita dah wuduk tadi kan. Sembahyang sunat apa wuduk dulu. Kalau dah masuk subuh, tengok masa panjang, sembahyang sunat subuh dulu, wuduk dulu boleh, ataupun terus sembahyang sunat subuh 2 rakaat tadi. Nah, boleh. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi engkau ke masjid. Sebelum itu, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah, Syekh Umar Nawawi Al-Bintani, beliau sebut beberapa perkara sunat untuk kita lakukan. Apa? Iaitu selepas kita sembahyang sunat sebelum subuh di rumah ni, sunat untuk kita mengiring baring sebelah kanan. Baring betul-betul. Baring sebelah kanan, baring betul-betul. Nah, lagu ni. Macam kita dalam kubur. Syarat jangan buah bantai. Jangan buah bantai, jangan buah atas tilam. Sehari subuh pukul 12. Jangan dia dengan tangan saja. Buat lagu ni betul-betul seolah-olah kita berada dalam kedudukan dalam kubur. Lagu ni sunnah Nabi, jarang diperbuat kita. Pasal itu sembahyang sunat ni elok dekat rumah. Kalau dekat masjid pun sunat juga. Tapi sehari orang tengok, apa masjid lagu ni? Daripada hujung sampai Tuan Imam. Tuan Imam duduk kat tiang belakang. Lah, mana Tuan Imam? Tidur kat belakang. Ni imam tempat lain, bukan tempat ni. Sunat lagu ni. Apa kita baca? Bacalah salawat ke apakah? Tak sahat. Baru bangkit, baru pergi masjid. Disebut hikmah oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bintani. Kenapa? Satu, sebab mengikut akan sunnah Nabi. Nabi buat begitu. Siapa yang ikut sunnah Nabi, pahalanya besar. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin.
siapa yang menghidupkan satu sunnahku di akhir kefasadan umat, maka baginya satu pahala mati syahid. Hadis lebih kuat, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang pegang betul sunnahku di akhir zaman, kefasadan sudah banyak berlaku, maka baginya pahala 100 mati syahid. Ni sat-sat senang ya dapat pahala mati syahid. Ini bukan saya sebut, ni hadis sebut. Lepas tu saat baru kita angkat. Apa hikmahnya? Pertama, kita ikut sunnah Nabi. Yang kedua, sunnah ni ada disebut dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Nanti Muzammil cek kitab ni Muzammil. Kitab Maraqil Ubudiyah ni sedap baca sebab dia syarah kepada Bidayatul Hidayah. Kaum Melayu kita baca hak ni dulu, khatam hak ni. Bila khatam hak ni baru baca kitab tu, ataupun sekaligus baca kitab ni, rujuk kitab Maraqil Ubudiyah. Sedap. Yang kedua, nak menunjukkan kita ini kedudukannya sama dalam kubur, supaya ingat kepada mati. Bila kita ingat kepada mati, maka kita jadi orang yang paling cerdik. Orang yang paling cerdik dia ingat mati, jangan ingat saja, buat persiapan untuk mati. Yang lagu tu supaya bila kita baring lagu ni, ya Allah, ni lagu ni lah keadaan dalam kubur nanti. Ainal mafar, kat mana nak lari, tak boleh dah, pasal tak ada nyawa dah. Masya Allah. Jadi bila kita ingat akan mati, supaya kita jangan lara sangat hari itu, takut-takut mati. Bukan takut mati, sebab mati pasti akan ada. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tang mana pun kamu nak lari daripada mati, pasti mati akan mai jumpa kamu, walaupun kamu berselindung di tembok bintang yang kuat, yang kukuh, pasti akan mati. No one is immortal. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya, pasti akan mati, whether you like it or you dislike it or not. Taib. Yang ketiga, supaya kita ingat lemahnya manusia ni. Orang lagu ni, orang paralyzed kan duduk lagu ni kan. Jadi dia ingat akan mati, dia ingat akan lemahnya manusia. Siapa yang kuat? Allah yang kuat. Masuk dah waktu. Tak ada lagi merah dah. Bunyi dah tadi dengar. Lagu tu baru kita pergi ke masjid. Kemudian pergi engkau ke masjid, dan sayogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Istimewa pula sembahyang isyak dan subuh, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Hadis ni muttafaqun alaih. Sembahyang berjamaah at least 2 rakaat. 2 rakaat, mohon maaf. At least 2 orang. Solat berjamaah at least 2 orang. Dan syarat paling minimum sebelum imam salam. Itu syarat paling minimum. Kalau orang sudah solat seorang, tiba-tiba ada jamaah lain datang, boleh dia ikut sembahyang itu. Sekali lagi untuk berjamaah boleh. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sembahyang boleh diulang 2 kali. Buktinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal sembahyang dengan Nabi, balik kat kampung, beliau jadi imam pula dengan orang kampungnya, boleh. Jadi kita tadi supaya jangan luput pahala berjamaah, walaupun dah solat dah ni, tiba-tiba mai satu jamaah, ikut boleh. Ataupun minta isteri kita, tolong abang yang tolong jadi makmum abang, boleh. Sebab solat berjamaah paling kurang 2 orang, dan paling minimum syaratnya sebelum imam bagi salam dan kita sentuh bahu dia, dan kita ikut solat. Sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darajat. 27 kau Ustaz, bukan 2700 kan? Jangan tanya tentang tu. Yang kata dalam Islam ni jangan dikira bilangan dia. Pasal satu emas dengan satu plastik tetap satu bilangan, tapi nilai tak sama, value-nya tak sama. Sebab itu 27 ganjaran. Hadis yang lain 25. Tetapi 27 itu tidak sama nilainya. Orang yang duduk saf yang pertama ni bagi mudah. Ni syarah ni. Kita mesti faham syarah penceramah ataupun ustaz dengan matan hadis.
Nanti jangan dicampur-campur nanti. Tolong siapa yang dengar internet ke, dengar rakaman ke, tolong dibedakan mana satu yang matan, mana satu yang kupasan. Nanti dikata hadis pula. Sudahlah kita. Hadis saya baca tadi antara kupasan ulama bagi kita mudah ingat zamanlah. Sembahyang saf yang pertama, sebab ulama sebut walaupun dapat 27 ganjaran tak sama saf yang pertama dengan saf seterusnya. Contoh, saf yang pertama dapat 27 keping duit, setiap keping nilainya 100. 27 dapat dengan 100 berapa pengaji? 2,700. Kalau Saudi ada 500 duit tu dia besar 200 500. Malaysia paling besar berapa pengaji? Muzammil 100 Saf yang kedua dapat juga 27 keping, tapi satu keping bernilai RM50. Dapatlah berapa? Tentu tak sama. Saf yang ketiga dapat 27 keping juga, tapi setiap keping bernilai RM20 hak kuning. Yang ketiga, yang keempat dapat 27 keping, tapi dapat setiap keping RM10. Lagu itulah, kiaskan. Hak ujung sekali dapatlah 1 sen. 27 keping juga orang panggil. 27 sen. Dapat beli gula-gula ya. Tak pun dapat beli cucuk, 1 cucuk. Semalam beli cucuk. Masya-Allah, 1 cucuk 50 sen. Masya-Allah. 6. Sebab itu Nabi sebut, kalau orang tahu fadilat sembahyang kat saf pertama ni, tak ada jalan lain melainkan mengundi, pasti mereka akan mengundi. Tapi di Malaysia tak ada apa, relax je. Pasal kadang-kadang ramai masuk masjid, dia cari tang mana ada tiang besar. Itu satu syarat. Mohon maaf ni bukan ni Tuan Najib dah duduk tang tu, tak apa, ni cerita umum saja. Yang kedua, dahlah ada tiang besar, dia cari tang mana kipas tumpu kat dia seorang. Kalau ada masjid yang ada ikon lagi kemas. Kawan sebelum tu masuk tadi dengar solat Jumaat, dah makan nasi biryani dengan cendol. Syarat-syarat tidur dah cukup dah. Naik saja khatib atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam tu lena sampai solat Jumaat berbagi. Masya-Allah, tabarakallah. Kita sambung sekejap lagi ni, tak menyala-nyala ni mengaji. Tak menyala dah. Ni tak menyala. Kita berhenti sat.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الرسول وبعثه المقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla 40 yawman as-salawat fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa sembahyang fardu yang 5 waktu selama 40 hari di dalam berjamaah, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram. Allahu Akbar, kata imam. Terus dia Allahu Akbar, bermakna dia tidak lambat. Selama 40 hari bersama dengan imam, nescaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan, iaitu lepas dari munafik, sifat munafik, dan lepas daripada api neraka. Ini yang kita nak. Sebab itu kadang-kadang package umrah dan ziarah itu di Madinah selama 8 hari, supaya kita dapat 40 ini tadi, walaupun itu diperbahaskan ulama tentang hadisnya. Tetapi kalau hadis ini dhaif sekalipun, maka boleh diguna pakai. Yang meriwayatkannya siapa? Imam Tirmidzi. Maka dapat 2 kelepasan. Sebab itulah orang nak sangat kalau dapat di Makkah ataupun Madinah 8 hari itu paling kurang untuk kita solat berjamaah every day dengan takbiratul ula, supaya nanti kita balik ke negara kita, kampung halaman kita, dapat juga sama sedemikian. Nah, sepatutnya kita lebih lagi dekat Malaysia ini, sebab sembahyang dekat Al-Masjidin Nabawi itu sekali solat 1000 solat tempat lain. Kalau di Al-Masjidil Haram, Masya Allah, Tabarakallah, di situ solatnya 100,000 solat tempat lain. Siapa yang dapat pastikan dirinya sembahyang 5 waktu sehari semalam di Al-Masjidil Haram, seumpama dia mengerjakan solat 229 tahun, berapa bulan saya tak ingat, tapi 229 tahun untuk only one day, 1 hari. Bayangkan. Bila balik di Malaysia, jangan lemah semangat. Sebab apa? Sebab walaupun Masjid Bukit Jelutong tidak seperti begitu, itu yang lebih lagi kita nak lagi, pasal kurang. Pasal itu kita nak. Sepatutnya begitu. Nah, jadi kalau nak, pergi selalulah. Kalau nak, pergi selalu. Itu yang paling bagus sekali.
Jadi baru ni alhamdulillah dipilih menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mutawif tu pernah tanya jamaah Malaysia, berapa kali dah Pak Haji datang sini? Dia katakan 33 kali. 33 kali dah datang ke Makkah. Allah. Nah, itu satu yang bagus, masya-Allah, tabarakallah. Taib. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfa al-lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Artinya barang siapa sembahyang isyak berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadat setengah malam. Lagu mana yang katakan malam? Malam masuk maghrib sampai subuh, itulah namanya malam. Nah, bagi setengah, seolah-olah orang itu telah memperbuatkan amalan setengah malam, daripada maghrib sampai pukul 12. Walaupun lepas maghrib dia mengantuk, mata berlipat-lipat rasa mata, seolah-olah dia mengerjakan ibadat separuh malam itu. Bukankah pahalanya besar? Sesiapa yang solat dan barang siapa sembahyang subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadat semalam-malam tak tidur. Walaupun lepas isyak dia tidur lena, tak adan buka kasut. Balik kerja, tak adan buka kasut lena. Dah kena cendoi 2 pinggan dengan Bang Haji. Masya-Allah. Ikan 3 rasa. Kailan ikan masin. Cendoi tengah malam. Lena tu bismikallahumma amut, tak ada sebut wa ahya. Bismikallahumma amut saja. Tak ada sebut wa ahya. Lena, masya-Allah. Tapi dan solat subuh berjamaah, tadi kita cerita tadi lepas solat isyak dia tidurlah. Tidur tak ada buat apa? Tahajud tak ada, baca Quran tak ada, solawat, munajat, ibtihal tak ada. Tapi dan solat subuh berjamaah, baginya pahala seumpama dia beribadat sepanjang malam. Masya-Allah. Sebab itu di dalam kitab Bahrul Madhi, syarah kepada Sahih At-Tirmizi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi bawa nukilkan perbahasan tentang Lailatul Qadar. Beliau katakan disebut oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta dan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim. Beliau katakan kalau orang itu dapat solat isyak berjamaah waktu solat Ramadan, tapi kata tak dan solat tarawih kah? Tidur tu tapi dan solat isyak, kalau malam tadi berlaku Lailatul Qadar, falahu hadzuhu, maka baginya pahala Lailatul Qadar untuk orang yang sembahyang isyak berjamaah. Tapi lebih lagi, minimum lagi orang yang tak dan apa-apa malam tu, tapi dia dan solat subuh berjamaah, kalau malam tadi berlaku Lailatul Qadar, baginya pahala, dapat juga pahala Lailatul Qadar malam tadi untuk dia. Tapi syarat dia solat subuh berjamaah. Lagu tu ni kasih sayang Allah. Syarat paling minimum kita buat pun dapat juga. Tapi jangan niat awal-awal, bagus ya Ustaz Mahdiak ni. Catat terus dalam buku nah. Paling minimum pertama solat isyak berjamaah. Yang kedua subuh berjamaah. Siapa mula-mula dah niat lagu tu, dua-dua akan bungkui. Subuh bungkui, isyak bungkui. Ini orang yang terlepas. Lagu tu. Jadi jangan tidak solat isyak berjamaah, subuh berjamaah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Ini Imam Al-Ghazali merayu kita ni, jangan tinggal. Dan jikalau tiada engkau berbuat yang demikian itu, maka apa faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu? Dan hanya saja faedah ilmu itu untuk diamalkan. Kita menuntut ilmu bukan main, tapi sembahyang jamaah tak mau. Bukan tak ada manfaat, ada manfaat, tapi kurang manfaatnya. Sebab ilmu itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wajib amal walaupun sekali. Ilmu wajib amal walaupun sekali. Contoh untuk hadis, kita dah mengaji dengan guru kita dah.
Qul huwallahu ahad adilat thuluthal Quran, hadis. Surah Qul huwallahu ahad itu sekali baca menyamai 1/3 Quran. Maka hendaklah kita baca 3 kali dalam hidup kita. Sebab kita ada dengar hadis ni dan dengar guru kita syarah, wajib kata Imam Nawawi amai walaupun sekali. Lagu mana? Baca 3 kali paling kurang, minimum, supaya kita tidak ditanya tentang ilmu dan apa hak ilmu itu pada kamu. Sebab ilmu itu haknya untuk diamal. Nah, ilmu itu haknya untuk diamal. Maka paling kurang sekali kata Imam Nawawi, kalau kita amai maka terlepaslah tanggungjawab itu. Dan jangan engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Dan berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram. Jangan berebut. Sebab al-ajalatu minasyaitan. Berebut-rebut tergesa-gesa itu daripada syaitan. Ni ada cerita ni. Kawan ni selalu sembahyang berjamaah di masjid, selalu. Hari itu lagu mana tak tahu Abang Haji, lambat. Dia pun naik motosikal, dia tekan minyak, pakai helmet lah, tekan minyak apa semua sekali. Kemudian dia berlari kat masjid. Alhamdulillah, masjid tu dia macam ada sliding door nah, dia macam apa? Nampaklah kaca. Dia tengok, imam dah nak rukuk dah. Dia pun lepas motosikal yang tu, dia pun berlari. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan sebelum imam rukuk, ya Allah, nah, tak rugi dia pecut tadi, nah, tak rugi. Pasal apa? Dan dia sembahyang sama-sama. Rukuk, Allahu Akbar. Dia pun sambil terjungap-jungap. Dalam hati tu alhamdulillah, dan sama dengan imam tak tinggal. Tu baru bagus. Sami Allahu liman hamidah. Bila time sujud, Allahu Akbar. Dum. Berkecai. Rupanya lupa buka helmet. Dia nak berebut-rebut sangat, nak ambil takbiratul ula tadi tu, lupa buka helmet. Habis Bang Haji, berterabak. Helmet pecah dalam masjid. Lagu tu nah, jangan sampai tang tu. Pasal apa? Kita tenang-tenang saja. Kalau dah lepas, tak apalah, kita masbuk nah. Kalau tak, kita ikut sama-sama. Sebab mesti kita faham hukum. Kita takbiratul ihram dan niat tidak sah kalau berlari. Sholli fardhu maghrib salat. Tak sah. Daripada sana lah. Takut imam lepas. Allah. Tak sah. Ni mengaji balik nah. Dalam rukun ada rukun. Memang rukun tu niat. Nah, takbiratul ihram itu adalah rukun, tapi syaratnya hendaklah berdiri, bukan berlari. Lagu tu ni kena fahami. Sebab Imam Ibn Ruslan sebut dalam kitabnya Az-Zubat, faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tidak dengan ilmu, amalan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jalan dengan tenteram dan baca olehmu ketika berjalan itu. Ni doa ni warid daripada Nabi ni. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik. Ini namanya tawassul. Kalau orang kata tawassul itu haram, Nabi bertawassul. Tengok saya baca doa sampai habis, saya terjemah sagina. Fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hai Tuhanku, tengok nah, dengan berkat. Ni namanya tawassul. Kenapa Nabi tidak terus doa pada Allah? Dengan berkat, ini namanya tawassul. Nabi nak habaq, boleh bertawassul, silakan. Bukan kita kata bila bicara bab tawassul ni, bukan kita nak wajib wajib bertawassul. Kalau tak, you are expelled. Kamu akan tak boleh jadi AJK masjid. Bukan lagu tu. Kita nak habaq cerita tawassul ni nak ala jawazihi, boleh.
Nabi bertawasul. Nah, kita nak bertawasul, sila. Tidak nak bertawasul, sila. Tapi jangan salahkan orang yang bertawasul. Ini konsep yang mudah kita faham. Nah, kita tak nak baca Yasin, sila. Orang baca Yasin, sila. Tapi jangan salahkan orang baca Yasin. Saya tak mau berkunut, sila. Sebab kamu rasa dalil tu kuat bagi kamu. Tapi jangan salahkan orang berkunut. Mudahlah kalau lagu tu. Allah, tenang kita dalam kehidupan. Saya tak mau maulid Nabi ni, maulid ni saya tak mau. Tak apa. Tidak pernah kita penjarakan dan ikat dekat tiang, dekat pokok. Orang yang tak nak sambut maulid, ikat dekat pokok. Kunci dalam tandai, ada ke? Tak ada. Tapi jangan kata salah orang buat maulid. Masing-masing ada dalil masing-masing. Lagu tu lah. Tenang Malaysia ni kalau lagu tu. Dengan berkat hak orang yang memohonkan atasmu, siapa? Para sahabat. Dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, Masya Allah, ramailah orang yang kasih. Dan dengan berkat hak perjalananku ini kepadamu, sebab perjalanannya baik, pergi ke masjid, maka bahwasanya tiada aku keluar kerana kejahatan, dan tiada kerana kebesaran sombong, dan tiada kerana sum'ah. Sum'ah ni supaya didengar orang. Sum'ah ni kita cerita ke orang supaya orang puji kita, tu nama sum'ah. Malam tadi dia tahajud, dia cerita, apa hang tahu tak? Apa hukum sembahyang tahajud 12 rakaat? Baguslah kata orang. Dia pun kata, saya lah tu malam tadi. Dia nak habaq kat orang yang dia tahajud malam tadi. Tu maksudnya sama' sum'ah. Dan hanya saja aku keluar ini kerana memeliharakan diriku daripada murkamu dan berkehendak akan keredaanmu. Maka aku memohon akan dikau bahawa engkau lepaskan akan daku daripada api neraka. Ni tawaduknya Nabi. Walhal baginda tu sudah mendapat tempat paling special, tapi mohon lagi. Ini namanya tauladan yang baik. Nabi nak tunjuk, saya dah lepaslah ni, kamu lebih lagi. Itu maksudnya. Dan bahawa engkau ampunkan dosa-dosaku, kerana bahawasanya tiada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan engkau. Ni tolong dabitnya, tolong dabit. Ni salah faham ni, ini jadi salah makna. Apakah Nabi berdosa? Kenapa Nabi mohon ampun daripada dosa-dosa? Bahawa engkau ampunkan dosa-dosaku. Ni tolong dabit. Orang kata ulama bertaubat kerana dua. Satu, bertaubat daripada dosa. Satu, bertaubat daripada kelalaian, kealfaan. Nabi bertaubat bukan daripada dosa. Begitu juga Rasul keseluruhannya, sebab mereka maksum. Maksum maksudnya tidak berbuat dosa. Salah mungkin, dosa tidak. Saya malam ni mengajak Hidayatus Salikin, tapi saya terbawa kitab Matla'al Badrain. Oh, mohon maaf semua, saya salah bawa kitab. Apakah saya berdosa? Tidak. Nabi mungkin salah tapi tidak berdosa. Harus kita faham ini. Jadi orang yang bertaubat itu dua keadaan. Satu daripada dosa, yang kedua daripada kelalaian, kealfaan, kelupaan. Nabi bertaubat daripada yang kedua ni, bukan yang pertama. Sebab yang pertama ni kita semua, sebab kita ni berdosa. Para Nabi dan Rasul tidak berdosa. Sama juga tuan-tuan ketika memahami ayat qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hadis tu kan, ketika Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sembahyang hatta tatawarrama qadamah, sehingga bengkak-bengkak kaki Nabi. Ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, tuan ini qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, telah diampunkan dosamu yang dahulu dengan yang datang. Dosa di sini juga difaham bukan dosa, tetapi kesalahan. Walaupun perkataan dzam. Sama juga hadis yang lain, Nabi mengajar kita keluar daripada tandas baca apa? Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Apakah Nabi berdosa? Minta ampun? Tidak. Nabi mohon ampun. Kenapa? Kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, takut-takut dalam tandas tadi Nabi lupa pada Allah.
Ada momen-momen saat-saat Nabi ketika dalam tandas qada hajat, ada lupa kepada Allah, walhal Nabi tak lupa. Sahabat duduk dengan Nabi, berbunyi dada Nabi, Allah, Allah, Allah. Sebab apa? Sebab Nabi tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Tidur mata tapi celik hati. Mata ni tidur tapi hati ni tak tidur. Tu hebat nah, kita celik mata. Apa hang ingat apa tadi? Saya pun tak tahu. 1 jam dengar orang ceramah nak tak tahu apa nak cakap. Dia ingat tempat lain. Masya-Allah. Dia ingat ikan 3 rasa tadi tu. Masya-Allah. Saya lagi nak kena betul-betul cari ikan 3 rasa. Dah 2 kali sebut, sekali lagi sebut mesti cari betul-betul. Nah, lagu tu Nabi. Sebab itu tolong faham kita sama-sama. Nabi tidak berdosa. Salah, naam. Sebab salah itu tidak semestinya dosa. Sebab itu kita bila keluar tandas baca ghufranak. Nabi tadi sebut ghufranak, bukan keampunan daripada dosa. Keampunanmu ya Allah. Takut tadi ada saat-saat saya lupa padamu. Sebab Nabi ini nama Muhammad dengan Ahmad 2 sirah. Kalau sirah fa'il yang buat, maksudnya puji. Nabi yang paling banyak memuji dan paling selalu memuji Allah. Kalau atas sirah maf'ul yang kena buat, Nabi yang paling banyak dan paling tinggi dipuji oleh Allah. Itu keistimewaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita sambung pengajian ini untuk faslun fi adabi dukhulil masjidi ila tulu'i syamsi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Bila terbit matahari ini? Nah, kita lah ni mudahlah pasal dah ada kalender. Kalau tak ada kalender, kita masih tahu bila masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh tu 1 jam 20 minit lepas waktu subuh, waktu tu muncul matahari. Muncul matahari itu namanya syuruk. Itu namanya syuruk. Bila naik matahari namanya syuruk. Jangan solat dulu, solat isyraq jangan, solat duha pun jangan. Sebab ia berada di 2 tanduk syaitan. Hendaklah kita mulakan solat nanti dalam kitab lama selalu sebut apabila matahari tinggi naik 1 galah ataupun 1 tombak. Lah ni mana ada orang bawa tombak galah nah. Lagi tuan imam keluar masjid, rumah bawa tombak nak sukat bila habislah cabut lari orang. Nah, dak. Hitungan moden seperti yang disebut oleh Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid, 16 minit campur nah. 1 jam 20 minit waktu tu matahari naik muncul keluar muka dia. Campur 16 minit lagi. Waktu tu sila untuk solat isyraq, sila untuk sembahyang duha pun sila. Jadi kalau kita nak tahu 1 jam 36 minit, waktu tu bolehlah kita sembahyang sunat isyraq tu paling bagus dan sembahyang solat duha. Itu dikatakan oleh ulama. Jadi hingga terbit matahari, kita sambung lagi bulan hadapan dengan izin Allah. Sahabat kita ada bawa kitab yang baru saya tulis Q&A pelihara Rasulullah, harganya murah RM20 ni. Bagus kitab ni tuan-tuan. Ni saya yang tulis ni. Banyaklah, saya tak cukup masa nak cerita cuma banyak cerita dekat sini untuk kita tahu nama Nabi, keturunan Nabi, sifat-sifat fizikal Nabi, pakaian Nabi, akhlak Nabi. Saya nak cerita satu akhlak Nabi. Ada seorang Yahudi datang, Assalamualaikum ya Muhammad. Racun untukmu wahai Muhammad. Kita dah lah tak salam betul-betul. Ni dibagi najis untukmu wahai tuan Naji. Siapa tak marah kalau ada kayu kita bawa kayu, kita kejar dia. Dah lah tak bagi salam. Dia kata racun untukmu wahai Muhammad. Nabi dengar dah. Relax Nabi. Sayyidatuna Aisyah yang dengar tak tahan. Sampai dia balas balik. Kata Yahudi tadi, Assalamualaikum ya Muhammad. Racun untukmu wahai Muhammad. Sayyidatuna Aisyah marah sangat-sangat. Dia jawab, Wa'alaikassalam wal la'nah. Dan ke atas kamu racun dan laknat. Ada plus kat situ. Kalau nak jawab tadi sepatutnya Assalamualaikum. Patut kita jawab Wa'alaikassam.
racun untukmu dan untukmu racun. Tapi Sayyidatuna Aisyah plus satu lagi, untukmu racun dan laknat. Tu dia perempuan, mohon maaf. Bukan kita nak rendah-rendah Sayyidatuna Aisyah, tidak. Ini nak tunjuk Nabi nak ajak, sampai kadang-kadang perempuan dia emosi sikit, itu tak mengapalah, tapi tidak merendahkan ummahatul mukminin. Madza taqulin ya Aisyah? Apa yang kamu kata ni Aisyah? Ya Rasulullah. Dia sebut lagu ni dengan Tuhan. Nabi kata, isbiri, sabar. Bukankah saya dah jawab? Saya dah jawab, kata Nabi. Bagaimana Nabi jawab? Faqad qultu. Nabi kata, bila dia bagi salam macam tadi tu, salam tak elok tu, assalamu alayka ya Muhammad. Aku telah jawab dengan mengatakan wa alaik, dan ke atasmu, samalah. Racun ke atasmu ya Muhammad. Nabi tak jawab, dan racun juga padamu, kerana Nabi seorang yang menjaga akan tutur kata, jangan berbicara yang tidak elok. Tapi Nabi menjawab dalam keadaan yang sangat tenang, tapi kena kat dia. Apa Nabi jawab? Wa'alaik, dan ke atas kamu, same goes to you. Sama aja. Tinggal lagi Nabi tak sebut racun untuk kamu, kerana Nabi orang yang baik, tidak sebut benda yang tidak elok. Ada dalam cerita ni. Ada salah satu lagi rahsia. Semua kita tahu Nabi lahir hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tapi what it has to do with Yaumul Itsnin? Kenapa hari Isnin? What it has to do with bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak bulan Ramadan kah? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab? Ini kan bulan-bulan haram, terkenai awad. Ada dalam ni. Mohon maaf ni bukan nak, ni saja nak cerita benda yang elok. Jadi tuan-tuan, banyak lagi lah hikmah dan rahsia Nabi, cinta Nabi kepada umat, dan buku ni antara keistimewaannya mempertahankan Nabi. Nanti kalau orang tanya kenapa Nabi kahwin satu masa 9 orang, kita nak jawab lagu mana? Buku ni sediakan jawapan. Kenapa Nabi kahwin Sayyidatuna Aisyah seawal umur? Beliau 6 tahun berkumpul dengan Sayyidatuna Aisyah umur 9 tahun. Macam illogik. Dah logik. Apa? Ada kupasan dekat sini. Jadi milikilah ini untuk kita tahu tentang Nabi dan tentang perihal Nabi. Makhluk besar-besar pun kenal dengan Nabi. Ketika Nabi lahir, Al-Imam Ad-Daibai sebut, fahtazzal arsyu taraba wastibshara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'ati samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Ketika lahir Nabi bergegah arasy. Bertambah hebat kursi, gilang gemilang langit, riuh malaikat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Makhluk yang besar-besar begini pun kenal dengan Nabi. Kalau kita tak kenal dengan Nabi, itu nampak pelik lah. Jadi miliki kitab itu pada beliau. Ini pun ada juga 70 salawat terbaik daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Faqih, daripada Tuan Haji Miswan kita. Mungkin boleh dapatkan nantilah lepas pengajian ni dekat luar sananya. Hadza wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsyihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.